Dalam video ni, kita akan lihat berkenaan dengan sistem saraf bagi manusia. Jadi, manusia dia mempunyai dua sistem saraf, iaitu yang pertama adalah sistem saraf pusat dan yang kedua adalah sistem saraf periferi. Baik, sistem saraf pusat ini dia terdiri daripada dua organ. Okey, dua organ utama iaitu yang pertama adalah otak dan yang kedua adalah saraf tunjang. Saraf tunjang yang mana kedua-dua ini dia membentuk kita punya sistem saraf pusat. Dan yang seterusnya adalah sistem saraf periferi. Okey, apakah organ yang membentuk sistem saraf periferi? Jadi jawapannya adalah yang pertama sistem ataupun saraf spina dan yang seterusnya adalah saraf, dia bukan terletak sini, dia terletak lebih kurang pada otak kita ya. Yang kedua adalah saraf kranium. Saraf kranium. Jadi, kita punya sistem saraf terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah sistem saraf pusat, yang mana ia terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang, manakala yang kedua adalah sistem saraf periferi, yang mana ia terdiri daripada saraf kranium dan juga saraf spina. Baik, seterusnya adalah kita nak tengok kenapa kita perlu ada sistem saraf. Jadi, apakah fungsi sistem saraf ini? Jadi, fungsi sistem saraf ini ada 4. Yang pertama adalah ia digunakan untuk mengesan rangsangan. Okey, ini yang pertama. Maksudnya bila kita punya badan ini dia terangsang dengan sebagai contoh kita memegang sesuatu. Jadi sistem saraf ini dia memberi isyarat kepada otak kita yang kita sedang memegang sesuatu ataupun tiba-tiba suasana ataupun suhu menjadi panas, maka sistem saraf ini dia akan memberi isyarat bahawa keadaan sedang semakin panas. Baik, yang seterusnya adalah dia digunakan untuk menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Okey, jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah maklumat yang dihantar daripada rangsangan ini dia akan dihantar dalam bentuk impuls. Yang mana impuls ni adalah dia seperti cas elektrik yang mengalir dalam badan kita kepada kita punya sistem saraf pusat ataupun sistem saraf periferi. Okey, yang ketiga adalah dia digunakan untuk mentafsir impuls. Okey, jadi yang pertama apabila kita mendapat rangsangan, maka kita punya deria-deria organ pada badan ini dia akan menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Dan seterusnya, sistem saraf kita ini dia berfungsi untuk mentafsir impuls tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, bila kita sudah tafsir, maka kita akan menghasilkan tindak balas ataupun gerak balas. Okey, tindak balas ataupun gerak balas yang bersesuaian. Maksudnya bersesuaian. Okey, maksudnya selepas kita berjaya mentafsir impuls, selepas sistem kita mentafsir impuls, maka kita akan menghasilkan gerak balas yang bersesuaian. Sebagai contoh, jika kita terkena ataupun suhu menjadi panas. Okey, jadi pertama sekali suhu panas. Apa yang akan berlaku adalah kita punya kulit kita dia akan kesan rangsangan yang suhu sedang memanas. Okey, suhu sedang menjadi semakin panas. Dan seterusnya adalah bila suhu panas, maka kita akan menghasilkan impuls yang mana maklumat tentang panas tersebut, akan dihantar dalam bentuk impuls. Dan seterusnya, impuls ini akan dihantar ke kita punya sistem saraf yang dua tadi. Dan sistem saraf kita akan mentafsir impuls tersebut. Maksudnya dia akan tafsir bahawa dalam bentuk impuls ini, dia akan tafsir bahawa impuls ini menyatakan suhu sedang panas. Dan seterusnya adalah kita punya sistem saraf dia akan menghasilkan gerak balas yang bersesuaian. Sebagai contoh, dia merembeskan peluh. Okey, dia mengeluarkan peluh supaya badan kita jadi semakin sejuk. Jadi ini adalah sistem saraf manusia yang kita lihat. Kita lihat semula apa yang kita telah belajar dalam video ini. Yang pertama adalah
kita terdapat dua sistem saraf iaitu pusat dan periferi, yang mana pusat terdiri daripada dua iaitu otak dan juga saraf tunjang, manakala periferi dirangkumi oleh saraf kranium dan juga saraf spina. Manakala terdapat 4 fungsi bagi sistem saraf. Yang pertama, dia digunakan untuk mengesan rangsangan. Yang kedua adalah untuk kita hantar maklumat dalam bentuk impuls. Dan yang ketiga, impuls tersebut akan ditafsir. Dan yang keempat adalah daripada impuls tersebut, apabila dia telah mentafsir, maka kita akan menghasilkan gerak balas yang bersesuaian dengan tafsiran impuls tadi. Jadi inilah serba sedikit berkenaan dengan sistem saraf manusia.